Menurut statistik dari Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas Pasukan Polis Diraja Brunei, kemalangan jalan raya dari tahun 2007 sehingga tahun 2009, jumlah kemalangan jalan raya di negara ini telah meningkat secara membimbangkan daripada 2,775 hingga 3,414. Jumlah kematian akibat kemalangan jalan raya adalah tidak menentu, turun naik dari tahun ke tahun, iaitu 29 orang pada tahun 2008, 38 orang pada tahun 2009, 26 orang pada tahun 2010 dan 47 orang pada tahun 2011. Ini merupakan satu rasio yang sangat tinggi bagi negara Brunei Darussalam berbanding dengan jumlah penduduk yang agak kecil, lebih-lebih lagi jika melihat bahawa mangsa-mangsa tersebut hampir separuh daripada mereka itu terdiri dari golongan anak-anak muda yang berumur di antara 18 hingga 30 tahun. Jika ini tidak dibendung dan jumlah dan tren ini berlarutan, maka ia bermakna kita akan mengalami kerugian yang besar dari segi aset tenaga manusia yang terdiri daripada golongan penduduk remaja yang bakal menjadi perintis, pemimpin atau penyumbang pembangunan negara masa hadapan. Mengikut siasatan, terdapat banyak punca berlakunya kemalangan di jalan raya, antaranya disebabkan oleh kecuaian pemandu itu sendiri, tidak memakai tali pinggang keselamatan, menggunakan telefon bimbit semasa memandu, tidak mengikuti peraturan had laju yang ditetapkan dan membuat U-turn yang bukan khasnya, berjalan terus ketika lampu merah, mengekori kereta terlalu dekat, memotong pada tempat yang dilarang, kenderaan yang tidak selamat untuk digunakan seperti tayar yang tidak berbunga dan brek yang tidak berfungsi dengan baik dan sebagainya. Dalam usaha ke arah yang lebih gigih, di samping memenuhi misi Jabatan Pengangkutan Darat Negara Brunei Darussalam, iaitu menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan pengangkutan yang lebih mudah, tepat, selamat dan memuaskan untuk mobiliti penumpang dan barangan dalam negeri dan serantau, serta mempertingkatkan mutu keselamatan lalu lintas melalui piawaian kelayakan dan pemeriksaan kenderaan bermotor dan jentera pada 1 hari bulan Ogos yang lalu telah bermulanya penggunaan sistem pemeriksaan kenderaan berkomputer bertempat di Jabatan Pengangkutan Darat Daerah Temburong. Jabatan Pengangkutan Darat telah mengambil langkah-langkah waspada dengan menyediakan beberapa kemudahan pemeriksaan kenderaan di mana sistem ini diharap akan membuka minda orang ramai mengenai dengan kepentingan keselamatan kenderaan itu sendiri semasa memandu. Hari ini sistem diperkenalkan di Jabatan Pengangkutan Darat itu di Cawangan Temburong dan juga di Tutong. Mula beroperasi menggunakan sistem berkomputer. Tujuannya adalah meningkatkan segi keselamatan bagi pengguna-pengguna jalan raya, khususnya kenderaan-kenderaan yang ada di negara ini. Kenderaan-kenderaan yang akan harus di pemeriksaan bagi dua daerah yang bermula 1 Ogos ini. Pertama ialah slip test sama elemen. Kedua menggunakan brake tester dan seterusnya menggunakan pemeriksaan headlight tester dan seterusnya speedometer dan juga undercarriage dan terakhir resultnya ada di kena print untuk keputusannya kan.
Jadi kita mengetahui juga kalau sebelum ini bagaimana dari segi keselamatan jalan raya khususnya penggunaan kenderaan-kenderaan yang hanya diperiksa secara manual saja. Secara manual itu tidak dijamin dengan 100% karena peralatan tidak ada diperiksa secara detail. Kerusakannya seperti brake system, lampung, undercarriage, dan peralatan di bawah itu perlu dipemeriksa dengan lebih teliti. Ianya selamat digunakan di jalan raya. Jadi bagaimana dengan dari segi pembayaran nih Tuan? Adakah meningkat? Pembayaran maksudnya pembayaran pertama pemula inspection ada RM5, sekira gagal dibayar RM10. Gagal lagi RM10 juga. Di daerah Temburong sememangnya tak ada disediakan perkhidmatan seperti workshop yang berteknologi moden seperti di bandar. Jadi bagaimana kalau kenderaan itu mempunyai ada masalah brake? Bagaimana tu Tuan? Mungkin mereka harus berikhtiar sama ada di bandar ataupun di kawasan workshop yang berdekatan di kawasan Limbang ataupun di bandar ya. Dibuat pemeriksaan sekali lagi datang sini. Bawa pemeriksaan. Mungkin ada harapan dan seranan Tuan khususnya kepada orang ramai yang belum lagi mengetahui bagaimana sistem berkomput ini dijalankan, yang mungkin memakan masa yang agak lama sikit kerana ia baru saja permulaan. Jadi mungkin ada harapan dan seranan khususnya kepada orang ramai di daerah Temburong. Di Temburong ni kalau permulaan ini memang mengambil masa, harus bersabarlah. Lagipun bulan puasa ini harus bersabarlah. Memang take time tuan masanya tu. Lagipun kulit kadang-kadang sini kulihat kendaraan ini juga banyak seperti di bandar dan di Tutong. Harus bersabarlah. QA-nya panjang kan, masa ini kan, harus bersabarlah. Waktu berpuasa bila pukul berapa ia beroperasi dan sampai pukul berapa? Kalau hari-hari biasa macam mana? Pukul berapa ianya beroperasi? Hari biasa pukul 8, kalau ikut puasa sampai pukul 2. Ya. Hari biasa seperti 8 pagi sehingga tengah hari 1:30 dan 1:30 mula sampai 4:30. Ya. Bilangan kenderaan yang berdaftar di negara ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut statistik yang kasar, terdapat sekitar 190,000 kenderaan yang berdaftar dengan Jabatan Pengangkutan Darat atau JPD. Bermaksud jumlah kereta setiap 100 populasi adalah secara kasarnya 475 buah kenderaan. Selain sikap atau tabiat pemandu, kenderaan juga nampaknya merupakan salah satu masalah yang sering menjadi punca kemalangan jalan raya. Setakat ini sahaja, sejak dari 1 hari bulan Januari 2012, kadar kemalangan jalan raya terus menunjukkan peningkatan dengan catatan kematian sebanyak 8 orang mangsa, 7 daripadanya dari golongan muda. Dengan adanya sistem baru ini, ianya diharap akan dapat meningkatkan kesedaran dan disiplin pengguna-pengguna jalan raya mengenai pentingnya memandu secara berhemah dan seterusnya membantu menurunkan kadar kemalangan jalan raya di negara ini.